Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam. Okey, untuk malam ni, teacher akan cover soalan daripada paper 1 untuk topik trigonometric function. Okey, untuk topik ni, apa yang kamu kena tahu dan perlu tahu adalah beberapa benda lah. Yang pertama sekali adalah, ini tips dia apa yang kamu kena faham ya. Pertama sekali kamu kena tahu yang ni waktu form berapa dulu kamu dah belajar dah ya, iaitu sukuan. Kat sini kita ada all mesti positif kat sini. Sini kita ada sin sahaja. Sini kita ada tangent dan cos kat sini. So Syah pernah bagi tahu dengan teacher buat formula pakai apa ni? Ayat add sugar to coffee. Senang untuk kamu ingat. So ini adalah benda pertama kamu kena tahu. Yang kedua, kamu kena tahu soh catur bila nak guna ya. Bila nak pakai teacher ni, soh, cah dan toa. Okay. Semua ni teacher akan tunjuk sekejap lagi. Yang ketiga kamu kena tahu adalah sudut positif dan juga sudut negatif. Yang ada kejap lagi, apabila sudut dia positif bermaksud dia lawan jam, bila dia negatif dia ikut arah jam ya. Okey, seterusnya kamu kena tahu juga macam mana nak cari sudut pelengkap. Ni pun kita dah belajar dulu form berapa ya, nombor 4 sudut pelengkap ya. Sudut pelengkap. Okey. Dan last kali kamu kena tahu macam mana nak guna identiti asas. Ini benda barulah. Yang ni semua 1, 2, 3, 4 ni benda lama kamu dah tahu. Okey, dan last kali nombor 5, selepas kamu buat yang 1, 2, 3, 4 tu dah recall balik, barulah yang last kali iaitu nombor 5 ni adalah benda baru yang kamu kena tahu, iaitu kamu kena tahu identiti asas, nisbah trigo. Ni benda baru kita nak belajar lah. Nisbah trigo. Okey. Rumus sudut rumus sudut berganda, sudut separuh, sudut dan juga identiti asas. So semua benda tu kamu kena tahu. As for sekarang ya, sudut berganda, sudut majmuk ni dan juga nisbah trigonometri ni teacher akan tunjuk macam mana nak guna pakai. So untuk topik ni ini sahaja dahulu untuk kamu tahu. So macam mana nak aplikasikan benda ni? So untuk nombor 1 ni jom kita try jawab soalan ini. Alright, ni nota dia lah secara ringkas. Nanti kalau ada apa-apa penambahan teacher tambah je kat atas ni ya. Okay, so untuk yang nombor 1 ni dia kata kat kita, dia bagi sin theta sama juga dengan k. Okay. Dalam soalan ni kita ada sin theta sama juga dengan k. Bila dia sebut sin theta sama juga dengan k, sebenarnya dia bagi tahu dah kat kamu tu. Kita akan pakai ini iaitu SOH. So tu bermaksud sin theta tadi tu sama juga dengan k ni bermaksud k per 1 lah. Dalam kes ni ni adalah sin theta. O ni adalah opposite iaitu K. K ni apa benda? Opposite. H ni apa? H ni adalah hipotenus. Sisi terpanjang di dalam satu segitiga. So dia dah bagi sebenarnya dekat kita opposite dan hipotenus. Kalau kamu tak nampak, bolehlah kamu lukis macam ni Memang kena lukis pun, memang tak nampak. Kan? So dia macam ni, sin. Alright, apabila dia kata kat sini kita ada nilai theta tu berada antara 90 dan 180, bermaksud dia berada kat mana sukuan kedua sukuan kedua. Ni sukuan pertama, sukuan kedua lah. Dia selepas 90 tapi dia tak lebih dari 180. Sini 180, sini 90 kan. So nilai sin kamu, theta kamu tu ada kat sini lah, nilai sin theta kita. So kita tahu bahawa dia adalah opposite. Untuk kita dapatkan theta, opposite nilai dia adalah K. So K kat sini, copykan lain sikit. So K kita kat sini, kemudian 1 adalah kat sini lah, sebab sini adalah H hipotenus kita. Bermakna nilai sini ke sini ni kita kena cari. Dah kamu boleh pakai teorem Pythagoras as usual lah untuk dapatkan nilai ini, iaitu kamu dapat 1 kuasa 2 tolak dengan K kuasa 2 punca 2 kan. Nilai ni tadi itulah
jarak antara sini ke sini. Begitu. Okey. So bila kita dah ada nilai jarak tu, soalan dia pula dekat sini dia kata cari A cosec theta. Barulah kita jawab soalan. Dia nak cosec theta Cosec theta sama juga berapa? So kita tahu cosec theta. Kalau kamu tak faham yang ini, tolong tengok teacher dah bagi nota dekat dalam WhatsApp group ya. Okey, dekat dalam WhatsApp group, nota dia dekat sini, kat bahagian sini ni. So dia kata kat sini cosec theta adalah sama juga 1 per sin theta. So kita pun masukkanlah dekat tadi tu, iaitu 1. Okey, nilai dia adalah 1 per sin theta. Bermaksud kat sini, ingat sin theta kita tadi adalah nilai dia ialah K. So 1 per K jawapan dia. Semudah itu sahaja. Dapatlah jawapan cosec theta kita ya. Alright, seterusnya yang B ni, ini information yang kita patut faham dengan apa yang dibagi tu. Ni soalan ni yang ni je. Okay, jom kita tengok soalan nombor B. Dan A, kita buat B pula. Okay, sama juga. Untuk soalan B ni, dia nak 2 sin theta. So, 2 sin theta. Sin 2 theta, dia nak sin 2 theta. So, kamu kena tengok dekat dekat formula, jadual formula yang teacher bagi. Bila disebut sin 2 theta bermaksud dia tengah duduk sembang pasal benda kat sini. Sin 2 theta. So ini adalah rumus untuk sudut berganda. So dalam nota tadi teacher tak tulis rumus untuk sudut berganda. Sudut berganda senang je. Dia gandalah 2 kat sini. Dia ada 2 theta. Theta dia ada darab dengan 2. Dia berganda. So untuk yang ni, untuk soalan tadi, sin 2 theta adalah 2 sin A cos A. So jom kita tulis kat tadi. 2 sin A cos A bermaksud 2 sin theta cos theta. Okey, so kita tahu dekat sini 2 tulis balik sin theta. Sin theta dalam kes ni, sin adalah apa? OH ya. OH, opposite over hypotenuse. Cos ni AH, iaitu adjacent over hypotenuse ya. Kemudian dah kita tulis semua ni, senang saja. Next step masuk nilai. O dia apa? Yes, O dia dalam kes ni adalah opposite theta kita adalah nilai K, hypotenuse dia 1, manakala adjacent dia ni benda panjang lah ni, iaitu punca kuasa 2, 1 kuasa 2 tolak K kuasa 2 per dengan 1. Tak payah tulis pun tak apa. Tapi bila tu per 1 ni tak payah tulis pun tak apa. Cumanya teacher nak bagi kamu tahulah nilai dia akan jadi macam tu. So next step adalah per 1 kita permudahkan. So kita akan dapat 2K darab dengan ini ya, apa yang ada kat sini iaitu 1 kuasa 2 tu 1 lah tolak dengan K kuasa 2. Okey, dah siap untuk soalan pertama. Manakala untuk soalan kedua pula, okey, kat soalan kedua dia dah bagi tahu sin A kita, macam biasalah kamu kena tahu apa tadi teacher cakap, soh catua tu. Okey, ini yang pertama. So kat sini kita, kalau kita dah tahu dia dah bagi sin kan, OH. So kita tahu ini O, ini 5 ni O, H dia adalah 13. Manakala cos kat sini pakai cah so AH, sini adjacent, sini hypotenuse ya. So bila kita dah ada semua ni, bolehlah kita jawab soalan A dan soalan B ni. Alright, untuk sebelum kita jawab soalan A ni, jom kita kupas sikit, kita translate sikit information dia supaya kamu nampak dengan lebih jelas. So dia kata diberi nilai sin A macam ni, cos B nilai sama juga 4/5 dengan keadaan A adalah sudut cakar. So bila dia cakap sudut cakar A ni, bermaksud dia macam ni lah. Dia duduk dekat sini sukuan kedua. Dan B adalah sudut tirus. Mana nak conteng tak cukup tempat. Okey, sekali lagi. Ini sudut cakar. Bolehlah kita pakai graf yang sama ya. Cuma color teacher tukar lah. Ini sudut tirus. Bermaksud bila dia kata sudut tirus, dia kat sini lah. Dia kecil. Ini sudut tirus kan. Okey. So, ini nilai B dia kat sini lah. Sekejap lagi. Ini A dia kat sini. Ini A dia kat sini. Dah tak muat. Kita buat pakai satu ni je. Okey. Untuk yang A ni tadi,
nilai dia kata opposite dia dengan A ni adalah 5. So, tulis saja 5. Hipotenus dia 13. Okey. So, sini 5, sini 13. Sah-sah dekat sini 12 lah. Cuma apabila dia berada di sebelah kiri, iaitu sukuan kedua, nilai 12 ni dia negatif 12 lah kat sini kan. Sini ke sini nilai dia negatif 12. Okey, manakala yang B ni pula. Okey. Dia dah bagi tahu dia adalah cos. So, adjacent over hypotenuse. So, opposite dia kita tak tahu. Adjacent dia dah bagi tahu 4. Hypotenuse dia 5. Ini 3 lah. Opposite dia 3. So, nilai dia positif sebab dia duduk dekat sukuan pertama. Alright. So, sukuan pertama. Nah, bila kita dah ada nilai ni semua, kita bolehlah cuba jawab soalan yang A ni tadi. Tapi sebelum tu, kita kena faham juga ini add sugar to coffee tu. Alright. Jom kita cuba jawab soalan kod A. Alright. Kod A bermaksud sama juga dengan 1 per tangent A tau. Dia macam tu. Ini semua teacher tak buka lah. Tadi tu dah ada kat dalam nota. Kamu tengok je kat dalam nota kat group tu. So, sama 1 per tangent A sama juga dengan 1 per tangent A kan adalah sin A over cos A kan. So, yang ini kita terbalikkan, kita akan dapat 1 per tangent A adalah juga sama dengan cos A over sin A. Dia macam tu je. So, dalam kes ni kita ada cos A ni tadi. Kita tengoklah yang kat A ni cos. Apa formula cos ni? Adjacent over hypotenuse. So, A over H. Manakala untuk sin A ni kita pakai yang ini OH. So, O over hypotenuse. Dia macam tu je. Alright. So, bila kamu dah ada nilai macam ni, masukkanlah. Kalau nak jelas, teacher masukkan satu-satu. Nanti kalau sebenarnya kamu boleh potong je. Dah terus jawapan. Tapi teacher nak bagi kamu faham. So, kamu kena tahu sini adjacent dia adalah negatif 12. Okey. So, sini adjacent dia sebabkan kita kan buat sudut theta dia adalah A kan. So, kita sembang pasal dia ni lah. A sahaja. So, kat sini kita ada adjacent dia negatif 12 over hypotenuse dia 13 over opposite dia 5 H dia 13 juga. So, last kamu potong pergi mari, kamu akan dapat jawapan dia sebagai negatif 12 per 5. Macam tu. Okey. Dah siap untuk soalan pertama. Sekarang jom kita buat soalan kedua. Teacher gunakan lain supaya kamu tak keliru sangat. Soalan kedua dia nak cos A tambah B. Ni apa ni? Oh, bahasa Inggeris. So, dia nak cos A tambah B sahaja. So, untuk yang ni, sila tengok balik. Kat sini kita ada sudut ni bukan sudut ganda. Ni apa nama ni? Dia kena tengok nota untuk sudut majmuk. Alright, sekejap teacher bawa kamu pergi dekat nota. Okey, untuk soalan tadi tu kan. Dia sudut majmuk. Tadi kita pakai sudut berganda. Sekarang kita pakai sudut majmuk. Sebab apa kita kata sudut majmuk? Sebab dia cos A tambah B ni cos A tambah. Nampak bila A tambah atas dia tambah Bila dia tambah atas dekat sini tolak. So, kamu akan dapat cos A cos B tolak sin A sin B. Jangan pakai tambah bawah ni. Pakai tolak atas ni. Nampak tak? Jelas ke? Tak jelas tengok nota kat dalam grup ya. Okey, jom kita tulis balik apa kita dapat dari nota tadi, iaitu cos A tambah B adalah juga bersamaan dengan cos A cos B tolak. Sebab dia tolak tau. Sin A sin B. Dia macam ni je. So, masukkan sahaja nilai, iaitu cos A kita pakai A yang biru ni lah sebab dia theta dia adalah A. So, cos, ingat ya, mana dia cos? Adjacent over hypotenuse. So, adjacent dia adalah negatif 12. Negatif 12, alamak sorry Cos A dia sekali lagi, dia adalah negatif 12. Sebab sini negatif 12. Hypotenuse dia adalah 13. So, per 13. Itu cos A
Manakala cos B, kita tengok dekat theta dia B. So, B sama juga. Cos adalah adjacent over hypotenuse. So, adjacent dia adalah 4, hypotenuse dia dekat B adalah 5. So, kamu masukkan dia macam ni. Dah dapat. Tolak dengan sin A. Sin kita pakai SOH. So, opposite over hypotenuse. So, opposite untuk A adalah 5, hypotenuse dia 13. So, 5 per 13. Manakala sin B, kat sini duduk dia. So, sin B kita pakai OH, opposite, tadi apa? Betul lah tu, sebab dia dua-dua sin. Okay. Ini sin B, kita pakai kat sini. So, sama juga, kita pakai OH, opposite dia 3, H dia 5. So, 3, 5. Dia macam ni sahaja. So, kamu selesaikan. Kamu akan dapatlah jawapan dia. Alright. Selesaikan. Ambil kalkulator, tekannya. Alright. Ini cara nak jawab soalan yang kedua. So, kamu boleh gunakan teknik tadi untuk jawab lagi semua soalan-soalan nombor 2, 3, 4 dan 5. Guna teknik-teknik yang teacher ajar tadi. Dan mesti diingat, kamu kena kenal pasti jugalah kat mana kedudukan dia, dekat sukuan ke berapa. Alright, seterusnya, ini adalah soalan yang ada kaitan dengan identiti asas. So, nota untuk identiti asas sama je, dekat tempat tadi, dekat dalam WhatsApp tu, dekat nota tu. And then, cuba tengok untuk identiti asas dan juga kita ada kat sini aplikasi fungsi trigo. Ni baru dah cerita dia datang. So, teacher akan cover ni dululah. Okey, benda-benda ni semua teacher akan cover. Untuk soalan pertama, dia kata dia bagi cos theta sama juga M, cari tangent kuasa 2 theta. Untuk yang ni, ni kalau tengok nota tu, bolehlah kamu faham ya. Iaitu kalau kita tahu cos theta nilai dia apa? Cos theta sama juga dengan M, cari tangent kuasa 2 theta. Okey, untuk cari tangent kuasa 2 theta, tangent kuasa 2 theta adalah sama juga dengan sek kuasa 2 theta tolak 1. Ni mana teacher dapat? Teacher dapat daripada properties yang ni iaitu identiti asas yang ini. 1 tambah tangent kuasa 2 theta sama juga dengan sek kuasa 2 theta. Maka kalau untuk tangent saja, kamu bawa ni pergi sebelah tu yang dapat macam ni. Okey. So, bila dah ada benda ni macam ni, kita tahu bahawa sek kuasa 2 theta ni ada juga kat sebelah tu. Ni bersamaan dengan apa? 1 per cos theta kan. Sek theta adalah 1 per cos theta. Tapi sek kuasa 2 adalah cos kuasa 2 theta. Dia macam tu je. Kemudian tolakkan dengan 1. Now, kita ada 1 per cos. Cos theta tadi dia dah bagi nilai dia M. Sekarang cos kuasa 2. So, 1 per M kuasa 2. 1 per M kuasa 2 lah. Kemudian tolak dengan 1. Bila kita tolak dengan 1 ni, bila pembawah dia M kuasa 2, kamu buatlah sini M kuasa 2 per M kuasa 2 sahaja. Kamu akan dapat 1 tolak M kuasa 2 per M kuasa 2. Dah siap yang pertama. Yang itu soalan pertama, kita dah siap lah, dah jawab. So, now sekarang kita jawab soalan B. Dia kata kat sini, dia nak minta kita selesaikan quad X tambah dengan 2 per sec X sama juga dengan sifar. Nilai dia adalah berada antara sifar dan 360. So, macam mana nak jawab soalan ni? Okay, pertama, teacher akan tulis dulu quad X tu. Tambah 2 over sec X. Sama juga dengan sifar. Cot ni sama juga dengan apa? Cos over sin. So, cos X over sin X. Tambahkan dengan 2 over sec ni adalah 1 per dengan cos cos X macam ni. Sama juga dengan sifar. Now, yang ni kamu boleh 2 bahagi 1 per cos X sama juga dengan 2 darab cos X per 1, just terbalikkan 2 ni sahaja. So, kamu akan dapat cos X per sin X. Alamak, tak muat. Sin X tambahkan dengan 2 cos X. Bila terbalik naik atas, dia jadi macam ni lah. Sama juga dengan sifar. Now, bila kita dah ada nilai ni macam ni, teacher nak kamu faktor keluarkan cos. Sini ada cos, sini ada cos. Faktor keluarkan cos X kamu tadi. Yang akan tinggal kat sini adalah 1 per sin X tambah dengan 2. Itu saja. Sekejap tak cantik lah pula dia ni. Okay. Alright. So, bila dah ada benda ni macam ni,
kita hanya perlu insert in value lah. Maksud teacher tu pertama sekali value apa? Value yang ni kita dapat pertama daripada cos X tadi, kita samakan dia dengan sifar. So X adalah cos negatif 1 sifar tadi tu, tekan calculator. So kamu akan dapat jawapan dia X adalah 90 darjah. Ya. Okey, dekat sini kamu mesti pandai lagi satu skill, iaitu kamu buka dulu sukuan yang tadi tu, iaitu add sugar to coffee tu kan. Sekarang kita ada cos 90 darjah. Pertama sekali cos 90 darjah di sini ke sini lah. Macam tu. Okay, so kita dapatlah 90 darjah. Yang kedua, sebab dia kata positif tau kat sini, nilai cos dia adalah positif 90. Pertama yang inilah, dekat sini memang semua positif. So satu. Yang kedua adalah kat mana? Dekat sini. Kat sini. Dekat 90 darjah kat sini. Okay. Sini 90 darjah, satu lagi kat sini. So maknanya 90 darjah dekat sini. Untuk kita dapatkan nilai kat sini, tadi teacher cakap kan, kita nak cari sudut pelengkap dia, bermakna kamu kena buat apa? Kamu kena cari dia bermula daripada sini sampai ke sini. Ini sudut pelengkap dia. Bermakna 360. Untuk kita dapatkan sini, nilai sini. So kita ambil 360. Kamu tolakkan sahaja dengan 90 darjah. Kamu akan dapat jawapan untuk X satu lagi adalah 270 darjah. Ya. Okey. Ini untuk cos X sama juga dengan sifar. Yang kedua, baru kamu ambil daripada dalam kurungan ni, iaitu 1 per sin X. 1 per sin X tambah 2 sama juga dengan sifar. So, untuk yang ni, bawa 2 pergi sebelah jadi negatif 2. So, 1 per sin X sama juga negatif 2. Angkat sin naik atas. So, kamu akan dapat sin X sama juga dengan 1 per negatif 2. Sebab ini angkat pergi sebelah, ini buat turun dia. Jadi macam ni lah. Ya. So, X adalah sin negatif 1 per 2. Ya. Okey. So, bila kamu dah dapat macam ni, sila tekan calculator. Dapat. Patutnya kita dapat. Sekejap. Sebab tak muat, teacher bawa pergi sini. Kita jawab kat sini. So, kita akan dapat nilai daripada X sama juga negatif sin negatif 1 per 2. Kamu tekan calculator, kamu akan dapat nilai X untuk yang ni bersamaan juga dengan 210 darjah. Okey. Oh, salah ya, bukan 210. Teacher tekan calculator, kita akan dapat X adalah negatif 30. So, untuk kita kena tengok sukuan apabila X kita adalah sin ni add sugar to coffee. So, dia adalah 30. Dia adalah negatif 30. Bermaksud dia berada pada keadaan sinnya kalau kita letak dia sudut dia 30 sini dan sini, dia positif, dia duduk dekat sini dan sini supaya dia dapat nilai dia negatif. So, kita ada dua lah sudut dia sebab kat sini negatif, kat sini pun kita akan dapat dia sebagai negatif. Untuk yang pertamanya, kita kena cari dia sehingga sini daripada sini sehingga sini. Ni yang pertama. Yang kedua, kita buat yang pertama dululah. So, maknanya kat sini kamu akan dapat 180 tambah dengan sini 30. Ya. Bermaksud kamu akan dapat sudut yang pertama sekali adalah 180 campur 30, dia adalah 210 darjah. Dia yang panjang ni. Sampai sini. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kamu kena dapatkan nilai dia adalah daripada sini ke sini. Kat mana Sebab dia 30 darjah negatif kan? 30 darjah negatif, so bermakna dia adalah daripada dia pada sini berhenti kat sini. Okey, dia berhenti kat sini bermaksud kalau kamu nak tahu apakah sudut besar ni, kamu ambil 360, tolaklah 30 darjah yang ada dekat sini ni. Tadi kamu sepatutnya dapat 330 darjah. Oleh itu, semua nilai-nilai X yang mungkin untuk kedua-dua ni tadi, mana dia ni? Untuk yang ini dengan yang ini tadi adalah, susunlah nilai dia. 90 darjah, 210 darjah, 270 darjah dan juga
330 darjah. So dia ada 4 lah nilai dia dekat sini. Alright. Dah solve soalan untuk identiti asas dan juga aplikasi trigonometri. Okey, so kamu boleh guna soalan tadi tu, cara yang teacher bagi tu untuk menjawab semua lagi soalan-soalan berbaki kat sini yang tak sempat teacher jawab. Untuk nombor berapa ni? Ada lagi berapa soalan kita kat sini? Kita ada soalan nombor 7, 8 dan 9. Ada 3 lagi soalan. So kamu boleh praktiskan macam mana nak guna. Teacher guna buku apa nama ni? Sekejap. Cemerlang. Okay, kan? Ilmu bakti Okay, so kamu boleh guna pakai buku ni dan cuba jawab soalan ini. Now, next one adalah soalan kertas 2. Untuk soalan kertas 2 ni, soalan ni dia membuktikan identiti tu tadilah. Kita akan guna identiti untuk buat pembuktian. Belah kiri sama juga dengan belah kanan. Untuk soalan bab ni, dia senang je. Kamu nak kena buktikan belah kiri ni sama je juga dengan belah kanan. Untuk soalan ni, teacher nak, disebabkan ni yang banyak besar ni, kita nak buktikan ini adalah sama juga dengan cos 2x. Macam mana kita nak buktikan? Sebab dia senang je. Sebab tu dia 2 markah. Untuk kita proofkan yang ni, kamu kena tahu kita nak proofkan left hand side kita kan. Iaitu nilai dia adalah, teacher tulis balik, cosec kuasa 2x tolak 2 sin kuasa 2x tolak cot kuasa 2x. Kita mesti proofkan yang ni sama juga dengan ni. Okay, now untuk yang ni kita dapat cosec kuasa 2 ni sebenarnya tadi pun teacher dah buat kan. Iaitu nilai dia adalah bersamaan dengan 1 tambah dengan cot kuasa 2x. Ni untuk cosec ni. Ya. Kemudian tolakkan, ini salin balik sahaja 2 sin kuasa 2x. Ini pun salin balik tolak cot kuasa 2x. Semudah itu saja. So teacher tukar ni je lah tadi. Nah, bila kita dah ada macam ni, ni part yang paling teacher memang gemar sangat lah. Iaitu kita boleh potong. Dah potong. So yang tinggal kat kita adalah 1 tolak 2 sin kuasa 2x. Ya. So kita ada macam ni. Now, kalau kamu tengok definisi 1 tolak sin kuasa 2 ni, kalau tengok dekat jadual, cos 2x, so teacher buat bagi jadual lah supaya kamu nampak. Okey, untuk ini cos 2x ataupun cos 2a ni sama juga dengan 1 tolak 2 darab dengan sin kuasa 2x. Inilah nilai kita ada tadi tu. 1 tolak 2 sin kuasa 2a, dah terus dapat cos 2a. So, ini 1 tolak 2 sin kuasa 2x adalah cos 2x. So, proven. Later terbukti proven. Dah. Sebab dia sama lah. Sama dengan apa? Right hand side. Ini left hand side dia. Okay. So, siap soalan nombor 1. Tu cara kita buat pembuktian ya. Kita pakai saja nota-nota yang teacher bagi kat kamu tadi dekat dalam grup. Alright, seterusnya nombor 2. Ini ada makan skill sikit. Untuk yang ni kita nak kena lakarkan graf. Okay. Sekejap teacher cari space untuk lakarkan graf. Sebelum kamu jawab soalan ini, kamu perlu tahu beberapa perkara ya untuk soalan nombor 2 ni. Kita tackle dia, soalan jenis macam ni. Kita nak kena diminta untuk melukis graf. Menggunakan paksi yang sama. Sekejap apa dia cakap? Ni baru jelas. So, untuk soalan B1, okay, silap teacher tak nampak B1 ni. Dia kata lakarkan graf untuk Y sama juga dengan cos 2X. Untuk nilai dia, X dia mesti antara sifar dan 2 pi. So, dalam kes ni kamu kena faham dahulu ya. Pertama sekali kita kena faham nota yang teacher I'm about to share yang ni Sekejap. Okay, tak apa teacher conteng kat sini kan. Nanti kamu teacher padam, kamu salin lah. So, Y sama juga dengan plus minus A sin ataupun cos ke apa ke kat sini. Bx tambah dengan C. So, dalam kes ni kita kena tahu beberapa benda. Yang ini kamu kena plot sama ada positif atau dia atas positif ataupun di atas
di atas X ni, di atas Y positif ataupun Y negatif. So, kamu plot atas bawah yang ni untuk nilai A sama ada negatif atau positif ni. Sama ada dia diplot dari sini ke sini atau sini ke sini. Ni. Kalau dia positif, kita plot dia ke atas. Kalau dia negatif, kita mula plot dia pergi bawah dulu. Okey, itu yang pertama kamu kena tahulah. Yang kedua, A ni. Apakah A kat sini? A adalah amplitude. Amplitude ni apa? Amplitude ni kat sini, nilai kat sini. 1, negatif 1. Kalau amplitude dia 4, so maknanya dia tambah lagi 4 jadi 5. Sini pun kan. So itu adalah amplitude. Ini apa? Ini adalah period dia ataupun cycle. So untuk satu period ataupun yalah, untuk satu period kita pakai formula 2 pi bagi B macam tu. So bila kita tahu satu period dia berapa, so kita tahulah kalau dia kata 2x bermaksud kita ada 2 cycle. 2 cycle di mana satu period dia nilai dia macam ni. So kalau 2 cycle 2 pi bahagi 2, kita akan dapat untuk satu period, maksudnya untuk satu lengkapnya bulatan penuh, kita akan dapat pi sahaja. Faham tak? Fahamlah ya. Okey. Nanti teacher tunjukkan macam mana. Dia kena buat. Kalau faham saja tak boleh kan? Okey. Dan last kali C. C ni apa guys? Okey. C ni adalah amplitude lagi berapa ribu kali. Ini ada shifting dia. Dia tershifting ke atas ke bawah ke sebanyak berapa. Kalau positif ke atas lah. Kalau dia negatif, shifting dia ke bawah. Dengan keadaan dia berapa Amplitude maksudnya size dia. Lebih kepada size graph. Period ataupun cycle lebih cerita berkenaan dengan berapa cycle ada untuk satu period. Macam mana kita nak tahu kat mana dia punya cycle dia lengkapnya satu cycle. Satu period ni bermaksud satu bulatan ni lah. Kemudian C ni adalah shifting dia. Dia shifting ke mana? Berapa nilai shifting dia? So ini benda pertama yang kamu kena faham bila kamu buat soalan jenis macam ni. Kita nak plotting atau graphing ni. Alright, tu yang pertama. Yang kedua, kamu kena faham equation dulu. Ini first thing kamu kena faham. Yang kedua, kena faham equation. Kenapa kena faham equation? Maksudnya, linear macam mana muka dia? Positive linear, negative linear. Macam mana kan? Muka dia dan persamaan dia. Kuadratik macam mana? Kan? So dia ada macam ni atau macam ni. Positif, negatif, kuadratik ni teacher rasa kamu sangat familiar. Dan last kali kamu kena faham yang ini, iaitu Y sama juga dengan pi per X. Ni kalau kita ada nilai macam ni, Y sama juga 1 per X ke pi per X ke, tak apalah, asalkan X dekat bawah. So bila kita nak plot graph untuk equation yang jenis macam ni, kamu kena faham dia sebenarnya ada, bila kita letakkan di sifar kat sini, so pi bahagi sifar, kamu akan dapat Y sebagai nilai yang tidak tertakrif. Dia tidak akan tertakrif lah, dia mark error kat dalam kalkulator, tidak akan dapat nilai. So graf dia akan keluar sebagai ini atau ini. Kalau positif, kalau negatif, sini atau sinilah. So memahami graf adalah sangat important supaya kamu tahu outcome dia nanti kamu macam mana. Kalau kamu tak faham, nanti kamu macam betul ke ni, betul ke ni, dia akan mengganggu proses untuk graphing kamu Okay, yang ketiga, kita kena fahamkan juga macam mana cara paling mudah untuk kita. Yang ketiga, kita perlukan 2 titik untuk buat garisan. 2 titik kalau linear, kalau kuadratik mungkin lebih sikit. 3 ke 4 titik, minimum 2 titik untuk graphing. Maksimum teacher saja sempat sajalah, ataupun 5 ke macam tu lah. Kalau banyak akan buang masa kamu. So kamu kena bijak memilih titik-titik atau koordinat untuk plotting graph kamu. Dan last but not least, nombor 4 skill yang kamu kena tahu adalah macam mana kamu nak jadikan persamaan kamu tu sebagai perkara rumus. Y tu macam ni, kita daripada persamaan dibagi ni, macam mana kita nak jadikan Y sebagai perkara rumus. Y sama juga apa-apa-apa kan. Tak kisahlah Y sama juga MX tambah C kalau linear, kalau kuadratik Y sama juga AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Kalau yang ini pula Y sama juga dengan pi ataupun 1 per X, dx dekat bawah kan. So kamu kena bijak buat Y jadi sebagai perkara rumus. Okey, jom kita jawab soalan ini. Ini kita ada Y sama juga cos 2X.
So dalam kes ni kita kena kenal pasti amplitude dia atau A dia. A dia atau amplitude dia kat sini adalah bernilai 1 Amplitude dia 1. Cycle dia, cycle bukan, teacher tahu cycle dia ada 2 tau. Kemudian period dia ada 2 pi bahagi 2. So period dia untuk lengkap satu cycle tu kamu akan ada 2 pi bahagi 2, kamu akan dapat pi. Maknanya lengkap satu cycle dia tu apa benda ni teacher? Dia macam ni. Bila kita buat cos kan kita mula kat atas tau. Dia lekat kat atas dia situ. So dia macam tu. Bila dia ni satu bulatan penuh, so dia berhenti kat sini. Ini sepatutnya jadi pi. Ni lah cara nak cari dia. Alright. So ini cara mula-mula sekali sebelum kamu nak plotting, kamu kena nampak benda ni dahulu. So jom kita plotting, kita graphing dia macam ni. Okay, kita buat graph. Kat sini kita tahu tadi dia adalah amplitude dia 1. So 1 negatif 1 lah. Macam tu saja. Kemudian dia kata kat sini dia berada. Okay, teruskan saja plotting dia. Turun ke dah tak cantik dah sebab dia hegok sikit. Tapi tak apa, yang penting dia jadilah. Okay, so ini adalah cara macam mana kita nak plot graph untuk Y sama juga dengan cos 2x. Kalau kamu perasan kat sini, dia ada 2 cycle ya. Macam teacher cakap tadi, cycle dia kena ada 2. So cycle pertama dia akan break dekat pi. So ini satu bulatan, satu cycle. Ini cycle dia yang kedua. Bengkok sikit, letak lah. Tak apa, yang penting jadi. Okay, so next one adalah, okay, dah siap. Next one adalah menggunakan paksi yang sama, lukis satu garis lurus yang bersesuaian. Untuk dia cakap garis lurus ya, maknanya kat sini kita tahu dia adalah linear lah sebab dia dah bagi tahu garis lurus. Itu yang step ataupun nota kedua teacher cakap tadi, kamu kena faham dia jenis persamaan apa. Dia dah bagi tahu same point je. So yang bersesuaian untuk mencari bilangan penyelesaian bagi persamaan ini. So kita nak kena selesaikan untuk persamaan ini ya. Dia punya untuk 0 sehingga 2 pi, so samalah, dia pakai range yang sama. Okay, jom kita cuba buat yang ni. So dekat sini kalau kamu nampak dia adalah 3 cos 2x tolak 2 sin cos 2x tolak cos 2 tadi ni kita dah buat tau. Dia ni adalah sama juga dengan ini, iaitu cos 2x. So kita just tulis cos 2x kat sini sama juga dengan apa ni, x per pi tolak 1. Nah 3 bawa pergi sebelah, kamu akan dapat cos 2x sama juga dengan bawa sini dia akan jadi x per 3 pi tolak 1 per 3. So ini nilai dia. Okay, so kalau kamu perasan cos 2x ni apa benda ni, cos 2x. Cos 2x inilah ialah Y kamu. So kan tadi teacher cakap skill yang seterusnya dalam nota tu kamu perlu tahu juga macam mana cara untuk buatkan Y sebagai perkara rumus. So sekarang kita dah dapat Y sebagai perkara rumus dan ini adalah persamaan untuk linear kita punya persamaan. So yang ini x per 3 pi tolak 1 per 3. So bila kita dah ada yang ni, next dalam nota teacher tadi, teacher kata kamu kena bijak memilih. Kalau linear kita nak berapa, sekurang-kurangnya 2. So koordinat kita perlukan 2 sahaja. Now macam biasa kalau kita ada macam ni, kamu pilihlah x adalah sifar kan, terus dapat y adalah bersamaan juga negatif 1 per 3. Manakala kat sini kalau kamu nak pilih y pula sama dengan sifar, kamu akan dapat ni sifar ya. So bawa ni pergi sebelah, kira kamu akan dapat nilai dia. Sekejap, kita kira sikit dulu. Sifar sama juga dengan x. X dia tak tahu berapa, 3 pi tolak 1 per 3. So darab sama dengan 3 pi. Sifar darab 3 pi, sifar juga. Yang ini darab 3 pi dapat x. Yang ini darab 3 pi, kita akan dapat pi tolak dengan pi. Alright, so x ni adalah nilai dia apa tadi? So x adalah pi ni bawa pergi sebelah, x adalah positif pi. Alright, okay, itu adalah nilai x kamu. So kamu dah ada 2 koordinat. So teacher padamlah yang ini
sebab dia dah comot momot. Okey, so bila kita dah ada dua koordinat yang important kat sini, apa kita perlu buat adalah kita hanya perlu plotkan sahaja graf kita. Now, apabila x adalah sifar, y negatif 1/3. X dia sifar, y negatif 1/3. Agak-agak lah. Ni 1/3 ni 0.5, 1/3 kat sini kan. So, negatif 1/3. Anggaplah dia kat sini ni adalah koordinat yang pertama. Koordinat yang kedua, apabila x adalah pi, y sifar. So, x adalah pi, y sifar. Dia kat sini lah. Comel hotel. So, bila dia dah ada kat sini, kamu ambil pembaris, make sure dia lurus. Gariskan sahaja. Tak kena ni sebab ni bengkok baik. Kan? So, sekali lagi. Okay, kalau kamu ambil garis lurus. Okay, lurus. Alamak. Macam tu. Nanti tengok dia nak bengkok juga. Okay, so bila kamu dah ada macam ni, so kita diminta untuk buat apa? Nyatakan bilangan penyelesaian. Itu adalah next step. So dalam kes ni, bilangan ataupun numbers of solution yang kita ada adalah, macam mana kita tak tahu number of solution? Yang kat sini kamu kena tengok berapa garisan hijau ataupun linear line kamu tu touches graph y equals to cos 2x kamu tadi ya. Iaitu 1, 2, 3, banyaknya. 4. So maksudnya penyelesaian kamu kat sini, number of solution yang kamu ada adalah 4. Inilah ini sepatutnya step back kat bawah ni, tapi dah tak muat, teacher tulis kat sebelah ni Okay. So this is how you answer the question untuk soalan paper 2 ni, jenis dia macam ni. Alright, so kita ada beberapa lagi latihan kat belakang sana. Teacher suka sangat kalau kamu boleh buat nombor soalan nombor 2A, soalan nombor 2, nombor 3 dan juga tu je lah, nombor 2 dengan 3 je lah. Cikgu rasa yang agak sedikit mencabar. 2, 3, 4 dan juga 5. Yang lain tu biasa je. So 2, 3, 4, 5 untuk soalan jenis macam ni. Kalau kamu boleh cuba buat, itu yang terbaik lah. Alright. So cikgu rasa untuk kali ni 4 benda ni memang walaupun dia 4, tapi memang dah kau-kau lah untuk kamu buat latihan-latihan mana yang ada. So hopefully video kali ni bermanfaat untuk kamu buat latihan kamu. Mana kelas yang kamu dah terponteng tu kan, yang tidak dapat hadir tu. So please make full use of this video. Sila buat sila buat soalan-soalan yang ada lah. Kemudian untuk nota, ambil daripada PDF yang teacher sharekan tadi nota untuk identiti, nota untuk sudut ganda segala bagai itu kan, sudut majmuk semua. Okay, teacher rasa untuk malam ini setakat itu sahaja. So if there is anything you need or any question regarding to this, you can just text me. I will reply to you ASAP lah, secepat yang boleh. Jangan tengah cikgu mandi kamu message memang tak dapat lah. Okay, so takat tu saja malam ni. Okay, itu saja. So selamat malam dan selamat mencuba soalan topik ini. Alright, Assalamualaikum.